Okey, Ustazah Cik Suryani, asal masalah 480 macam besar. Okey, tak pelik. Kalau memang itulah asal masalah dia, lebih besar pada tu pun ada lagi. Jangan rasa pelik dengan asal masalah yang besar. Tapi pastikan pengiraan tu betul lah. Okey, ada yang dapat 480. Tu pembahagian ni macam mana? Yang lain. Okey, ada yang dapat 240. Okey, yang Ustazah Cik Suryani dapat 480 tu, kalau tengok ada yang dapat 240 tu macam separuh lah daripada 480. So mungkin ada something di situ lah, pembahagian tu. Anak cucu lelaki jadi asabah. Okey, ada yang confuse di situ Dia situ cucu lelaki, dia yang jadi asabah bagi anak. Dia anak perempuan, dia tak jadi asabah di situ. Kan anak perempuan cerita dia. Cucu lelaki di situ dia ada dia ada bahagian dia sendiri, cucu lelaki dan cucu perempuan tu. Rasanya mungkin ada yang confuse dengan cucu perempuan yang terhalang dengan anak perempuan. Tapi dia tak timbul anak campur cucu lelaki jadi asabah, tak timbul. Dia bukan anak dengan cucu tak boleh jadi asabah. Dia yang boleh jadi asabah cucu perempuan bersama dengan cicit lelaki. Jika cucu perempuan tu terhalang. Situ duduknya. Pelik ni masalah ni. Lambat nak boleh selesai.
Dah 10 minit dah ni. Okey. Tak pasti cucu lelaki, cucu pun dapat berapa bahagian Allahu Akbar. Okey. Ha, tak ada yang boleh bagi yang nampak gambaran sikit jawapannya. Okey, kalau tak ada kita buat kira Okey, Ustazah. Okey, kita akan masuk ke adik-beradik pula nanti kejap. Okey, dalam masalah ni, tak ada orang yang perasan masalah ni aul. Ada tak yang perasan masalah ni adalah aul? 24 dengan 30. Terberhenti kat situ. Macam mana boleh jadi 24 itu kalau 24 jadi 30, itu maksudnya sila asal masalah. Sila asal masalah. Dah. Boleh dapat ni. Dia ambil masalah yang asal masalah yang dah besar. Sebab dia pembawah dia tu kan, saya tunjuk kira. Okey, kita tengok. Okey, baru jumpa aul. Perasaan aul tapi okey, baik. Okey, suami 1/4. Okey, kita tunjuk suami 1/4, ayah 1/6, mak 1/6, anak perempuan 2/3. So untuk cucu lelaki, cucu perempuan ni asabah. Okey, asabah bil ghairi. Sebab memang dia tak terhalang dengan siapa-siapa tu. Cucu lelaki, cucu perempuan tu tidak dihalang sebab walaupun cucu perempuan dia dihalang dengan anak kandungnya ramai, tapi oleh kerana ada cucu lelaki kan, itu dipanggil saudara diberkati. Tu situ dia tidak dihalang. Dia dapat asabah bil ghairi. Okey. Ya cucu tak dapat kot sebab anak daripada anak perempuan. Okey, faham. Okey, saya tunjuk dulu. So sekarang ni kenapa yang dapat 24 tadi tu? Sebab silap letak asal masalah. Kita sekarang ni kita ada pembawah 4, 6. So sebenarnya 12 je. Yang pergi 24 tu sebab segi darab lagi besar. Kan betul kan? 4 darab 3, 6 darab 2, 3 darab 4. Untuk dapatkan 12. Okey, so 4 darab 3, 6 darab 2, 6 darab 2, 3 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Tetapi 4 tu kan dia 2/3, so 8. Okey, cuba jumlahkan. Jumlahkan 8 tambah 2 tambah 2 dah 12. Tambah 3 dah 15. So jumlah dia dah 15. Makna dah aul ni. Jadi apa berlaku pada cucu? Cucu ni kan asabah ni kan dapat baki. Asabah ni kan dia dapat baki. Ingat oleh takrif asabah kan, asabah ni kalau ada baki baru dia dapat. Jadi sekarang baki tak ada. Bukan kata setakat tak ada baki, bahkan jadi aul. Makna tak cukup lah pula. Jadi memang tak ada lah bagian dia tu. Jadi tak timbul lah isu cucu tu nak kena kira juga kan. Jadi sekarang poin dia duduk di sini je. Jadi 12 tak boleh pakai, 15 naik ke atas. Memang aul kalau suami meninggal dan waris itu lengkap, memang biasa akan berlaku aul. Kecuali kalau memang anak lelaki, anak perempuan lah. Dia ada asabah tu, dia ada ni anak perempuan sahaja. Jadi harta tu memang berlaku aul dan ayah takkan dapat asabah pun di sini. Okey, jadi 3 di sini, 2, 2, 8. So yang kita tak selesai, 8 dengan 5. So 8, yang ni abai je. Memang dah tak ada baki, tak payah bincang lah dia tu. Okey. Sebab Ustaz Hafizu tadi tak pasti cucu lelaki cucu perempuan dapat berapa bahagian. Okey, Ustaz Hafizu dia dapat asabah, tapi baki tak ada. Okey. 15 darab 5 dapat 75, 3 darab 5 15, 2 darab 5 10, 2 darab 5 10, 8 darab 5 40. So setiap anak perempuan dapat 40 bagi 5 8 lah. 8/75 setiap orang. Yang lain sama lah. 75, 75, 75. So cucu tak dapat apa-apa pun. Sebab dah jadi aul. Tu. Kerana soalan macam ni yang mengelirukan kita kan. Kita duk bayangkan soalan macam soalan biasa je, tiba-tiba keluar soalan soalan macam ni. Okey.
InsyaAllah, insyaAllah. Daripada tapak ni, Ustaz-Ustazah boleh ambil nak kembangkan balik. Dia cucu ni, dalam situasi suami, ayah, mak ada ni, cucu akan dapat kalau anak perempuan tu seorang. Sebab kalau anak perempuan seorang, sekejap, tak ada juga. Kalau anak perempuan seorang pun tak lepas. Kalau anak perempuan seorang, dia dapat 1/2, sudah jadi aul juga di situ. Sebab anak perempuan 1/2 dapat 6. Kan? So 6 dia dapat 6 sudah jadi aul kepada, sekejap, 6 campur 2, 8, ada aul kepada 13. Kalau anak perempuan seorang. Jadi kita nampak di sini kan, kalau kata si mati ada suami, ada ayah, ada mak, ada anak perempuan, so mana-mana waris lain takkan ada. Cucu ke siapa ke memang dia dah tak ada baki dah sebab dia dah jadi aul. Okey, silap darat kan, silap darat kat anak. Ustazah pergi darat 15, darat berapa Darat 5. Kalau silap darat macam mana boleh jadi dapat berapa tadi? 240. Tak apalah, okey silap darat 2. Okey, tu antara kaedah kita lah. Baik, kita nak pergi kepada, ada soalan sila. Ustaz, macam mana 5 anak perempuan tu 2/3, lepas tu 12 tu dapat 8. Ustazah Safariah tak dapat tangkap lagi kan tadi apa tanya tadi kan? Dah betul, kalau ikut Ustazah nak bagi berapa? 12 dia dapat apa? Dapat 4. Saya buat 24. 24 baru dah dapat 8. 3 dapat 8, 24. Okey. Faham. Okey, kejap saya terang. Okey, saya ulang balik. Tadi dah ada persoalan ni tadi. Tengok pada 3 sahaja sebab sekarang dia punya bahagian anak perempuan tu 2/3. Bukan 1/3. Betul lah 2/3. Betul lah 2/3. Kalau 24, sebenarnya bukan dapat 8, dapat 16. Ada soalan tadi. Kan yang saya tanya tadi, lupa siapa tanya tadi. Kalau asal masalah 24, anak perempuan yang dapat 16. Anak. Kejap, okey tunjuk. Dia ada confuse lagi sini. Confuse ni masalah faham. Okey, sekarang ni. Kita punya 12, asal masalah 12. Okey. Jika waris dapat 1 daripada 12 adalah 4. Kalau 1. Tetapi kalau waris ni dapat 2/3, jangan tengok 3 darab 4 saja. Kalau 3 dapat tak lengkap sebab dia ada 2 di atas ni. Contohnya kejap dalam okey. 3 darab 4 memanglah 12. Dia belum lengkap 2/3. Lepas tu kena kali 2 balik. Dia dapat 8. Itu sebenarnya. Punca dari situ. Ada lagi sangkut sini. Sebab kalau kita bagi 4, okey, kalau kita bagi 4, maksudnya 1/3 dengan 2/3 tu sama jadi. Betul tak? Kalau kita bagi 4 di sini, di bawah 4 juga di sini, jadi macam waris yang dapat 1/3 dengan waris dapat 2/3 dapat sama banyak pula. Tak betul lah kan? Okey. Dia kalau 4 daripada 12 ni maksudnya 1/3. Okey, kalau 2/3 dia bukan dapat 4, dia dapat 8. Kan? Dia dapat 8 sebab 4 tu kena darab 2 balik. Sama juga kalau 24, kalau 1/3 daripada 24 8. 1/3, tapi kalau 2/3 daripada 24 16. 16. Okey. Tu kena ingat tu. Ingatkan tadi dah okey dah semua. Okey. Ada kita lepas pandang. Okey, soalan Afif. Ustaz, macam mana nak tahu aul? Okey, kita nak tahu aul ni selalu kalau kita dah biasa dengan masalah ni, kita dah nampak dah aul tu. Okey. Kita nak tahu aul sebab tu penting dalam pengiraan. Kita kena dapat asal masalah dulu. So asal masalah tadi 12. 12 asal masalah tadi 12.
bila kita buat dia punya pengagihan ni, siham ni, 32228, kita kena jumlahkan. Okey, oleh kerana dalam kes ni, dia tidak ada asabah. Kalau kata anak lelaki, dia tak jadi aul. Okey, saya tunjuk contoh dia macam ni. Kita compare betul. Macam ni. Okey, supaya clear betul-betul. Okey, biar kita selesai satu. Suami, ayah, mak, anak perempuan. Okey, kita ambil lah kata, kalau ada seorang anak perempuan pun dia dah jadi aul dah. Okey, suami dapat 1/4, ayah 1/6, mak 1/6, anak perempuan 1/2. Okey, kita akan cari asal masalah. Mana pun asal masalah di sini 12. Okey, 3, 2, 2, 6. So sekarang cuba kita jumlahkan 6, 2, 2, 3. So 13. Ni aul ni. Jumlah dia 13. So bila aul, okey, jumlah siham dia tu lebih daripada asal masalah. Jumlah semua sekali ni 3, 2, 2, 6 ni lebih besar daripada yang atas. Sebab tu pangkah 12 ni naikkan 13 ke atas. So pakai yang tu. Itu makna aul. Okey. Okey, aul ni berlaku bila dia tidak ada waris asabah. Walaupun ayah asabah, tapi ayah ni dia asabah kalau ada baki. Sebab asal dia fardu, dia 1/6. Okey. Cuba kita tengok masalah. Kalau yang ada dalam kes ni anak lelaki. Sama suami, ayah, mak, anak lelaki seorang. Dia jadi aul tak? Tak jadi aul sebab anak lelaki dapat baki. 1/4, 1/6, 1/6 asabah. Kan asabah ni kan dapat baki. So asal masalah 12 juga. 4, 6, 12. 3, 2, 2. Baki berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Baki 5. So nampak tak beza dia? Kenapa di atas jadi aul? Sebab anak perempuan dapat 6. Sebab bahagian dia 1/2. So mesti lengkap. 1/2 daripada 12 mesti 6. Tetapi anak lelaki dia bukan 1/2. Dia bahagian dia asabah bin nafsi. Jadi asabah ni dia dapat baki. Selepas waris fardu dapat, dah 3, 2, 2 dah dapat. So baki untuk dia 5. Sini tak ada aul lah. Selesai di sini. So sini tetap pakai 12. 3/12, 2/12, 2/12, 5/12. Berbeza tadi. 3/13, 2/13, 2/13, 6/13. Tu beza dia. Itu kedudukan aul kita kena nampak lah di situ buat pengiraan. Sebab tu kena jumlahkan ni. Jangan terus je. Kita tak kira tahu. Kalau tak kira nanti bahaya. Kita akan telajak. Telajak pergi duk pakai 12 tu lah sampai ke sudah. Dah ganda, dah darak apa semua kan. Tengok pula kepada tabayun, tadakhur, tafasur, tawafuk. Lepas tu darak. Lepasnya tak betul. Okey. Jadi ada soalan sikit. Nurul Hidayah. Ustaz, ayah dapat 1/6 dan asabah ke? Sebab ada anak perempuan. Oh, betul. Okey. Memang dari segi kaedah dia lah asalnya 1/6 ayah sebab ada anak. Cumanya dalam orang kata apa ni, dalam kaedah pengiraan, kita boleh terus nak letak ayah 1/6 plus asabah. Kan? Tapi dalam kes ni kalau ada baki, dapatlah ke ayah. Tapi bila dah tak ada baki, ataupun memang dah jadi aul tu confirm tak ada baki. Jadi ayah setakat 1/6 je lah. So kalau ikut sebenar di sini, memang ayah dapat ada asabah lah di sini. Plus asabah. Cuma saya kadang-kadang kita jarang sangat guna plus asabah ni kecuali kalau dah ada baki. Ada baki baru kita masukkan di situ. Kan? Sebab kadang-kadang dia boleh juga mengelirukan. Orang duk tengok ayah ni baki tu lah pentingnya. 1/6 tu dia tak tengok sangat, dia tengok asabah. Itu yang dia pening tu. Asabah tu padahal baki je kan. Kalau ada baki adalah. Okey. Ustaz. Ya, ya. Nak tanya Abid, macam ayah ni ikut kita lah. Nak kasih 1/6 boleh. Kita nak kasih asabah pun boleh gitu. Dia tak boleh. Dia macam ni. Dia ayah ni kalau si mati ada anak yang utama 1/6 dulu. Baca ayat tadi kan. Kalau si mati ada anak yang dia punya bahagian dia hak utama sekali 1/6. So memang kena bagi 1/6. Okay, 1/6 tu memang tetap. Okey, kecuali kalau ada baki. Bila kita buat pengiraan, kalau contoh dalam dua masalah ni memang tak ada baki langsung. Sebab di sini pun dah jadi aul 13. So tak adalah baki untuk ayah. Mana tak adalah asabah untuk ayah tu.
Tapi 1/6 tu tak ada. Okay, kalau di bawah ni, anak lelaki, ayah dapat 1/6. Memang confirm 1/6 sini sebab tak berlaku aul. Jadi asobah pun tak ada juga. Dalam situasi bawah ni, asobah memang tak ada untuk ayah sebab anak lelaki lebih berhak dapat asobah. Anak lelaki tu lebih kuat asobah dia kan. Jadi dia dapat asobah dulu. So tak berlakulah asobah pada ayah. Dia situasi ayah dapat asobah betul-betul ni kalau si mati tak ada anak. Okay, kalau si mati ada anak, ayah dapat 1/6. Bila kita kira, oh ada baki. Baki tu untuk ayah. Situlah baru berlaku ayah 1/6 campur asobah. Cumanya dalam kaedah kita mengajar, memanglah. Sebab kita dah pakai formula, bila tak ada anak lelaki, anak perempuan saja, ayah 1/6 plus asobah. Itu tak ada masalah. Cuma kefahaman kita kena bagi tahulah. Sebab takut kadang pelajar kita, bila kita sebut ayah 1/6 campur asobah, dia dah ingat mesti ada asobah untuk ayah tu. Jadi bila dia kira 1/6 saja, asobah tak ada, dia pening lah. Kita kena bagi penekanan, asobah ni kalau ada baki. Barulah ayah ambil baki lebih tu. Kalau tak ada baki, tak ada dah. Macam tu. Boleh ya? Okey. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Ustaz Ismail minta satu soalan lagi. Tak apa, Ana nak kena pergi kepada adik-beradik tu sekejap. Kita tengok adik-beradik, takut tertinggal nanti. Kita ada sesi petang satu lagi, betul lah? Okey, kita nak tengok ayat 12 dulu. Okay, biar kita habis dulu adik-beradik ni sebelum kita stop pukul 12 nanti. Bukan habis adik-beradik, untuk sambungan ayat 12. Ayat 12 ya. Kita ada satu ayat lagi, ayat 176. Ini sambungan ayat 12, sambungan suami dan isteri tu. Kita baca dulu ayat ni. Okay, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fith thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Okay, maksudnya dan jika si mati yang diwarisi itu, mana ada orang mati dan ada waris dia. Ayat 12, ayat 12. Surah An-Nisa ayat 12 sambungan kepada suami isteri. Kan kita dah habis ayat 12 suami isteri, saya patah balik kepada mak ayah. Ya, kemudian kita pergi sambungan ayat 12 ya. Okey, dan jika si mati yang diwarisi itu, maknanya orang mati, dia ada harta yang dia akan diwarisi, lelaki atau perempuan, sama ada si mati tu lelaki atau perempuan, si matilah, dia tulis sini, si mati, okey, yang tidak meninggalkan anak atau bapa. Ni kait dia. Dia tidak ada anak dan dia tidak ada ayah. So dia ada yang lain tak ada masalah. Okey. Yang penting poinnya dia tidak ada anak dan tidak ada ayah. Inilah yang kita panggil al-kalalah. Dalam istilah faraid, al-kalalah. Orang mati tak ada anak, tak ada ayah, namanya al-kalalah. Ya. Kemudian disebut dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki atau seorang saudara perempuan. Walahu akhun au ukhtun, meninggalkan seorang saudara lelaki atau, okey, bukan dan atau seorang saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6. Okey, di sini kalau kita baca tafsir, kita dah nampak dah sebab dalam tafsiran tu dia dah tulis dah dalam kurungan itu. Contoh dalam mana-mana tafsir kita dah nampak dia akan tulis seibu. Tetapi kalau kita ambil dalam ayat Quran yang sebenar tu, okey, dalam bahasa Arab, dalam ayat Quran yang sebenar tu, dia akan tulis akhun au ukhtun je. Dia tak ada bagi tahu pun belah-belah mana, adik-beradik sebelah mana. Okey, jadi di sini ambil kesimpulan terusnya, Ustaz Zahid, ambil kesimpulan terus, ayat 12 ini yang kata sambungan bahagian suami isteri itu berkaitan dengan adik-beradik ini adalah dalil pewarisan adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, iaitu mak sama, ayah lain. Ini cerita dia. Ini dalil dia. Yang kita sebut, yang bagi setengah orang, dia kata bila sebut adik-beradik seibu ni, dia orang kata adik-beradik tiri. Maka dia akan jadi confused. Sebab kalau kita kata si mati ada adik-beradik tiri, adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Maka bila sekali dengar, ustaz mana-mana pun tanya, dia kata, oh adik-beradik tiri tak dapat. Adik-beradik tiri takkan dapat pusaka.
Tetapi rupa-rupanya dia orang salah faham. Saya akan tanya balik. Ada banyak persoalan-persoalan yang tanya kepada saya, Ustaz, dia kata, adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Selalu soalan yang akan tanya umum macam tu, Ustaz, adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Saya takkan jawab. Walaupun kita dengar perkataan tiri tu, kita rasa macam, oh tiri, tak dapat lah kan? Macam suami tiri, ayah tiri, mak tiri, anak tiri, kan? Adik tiri. Tu bila sebut tiri, memang bukan waris lah bila tiri. Tetapi kadang-kadang, orang ni dia tak clear dengan istilah tiri ni. Bila dia tanya adik-beradik tiri dapat ke tidak, saya akan tanya balik. Boleh cerita tak? Saya akan tanya dia balik, saya kata tolong ceritakan adik-beradik itu macam mana. Supaya dia faham tu, kita nak bagi dia faham. Dia pun cerita. Dia kata mak saya dulu kahwin dengan suami dia dulu dapat anak. Kemudian suami dia tu meninggal, dia kahwin dengan ayah saya, dapat saya. Soalan dia gitu, dia akan cerita macam tu. Mak saya ulang balik, mak saya dulu kahwin dengan suami dulu, dapatlah anak berapa orang. Kemudian suami dulu meninggal, jadi mak saya ni kahwin dengan ayah saya. Jadi dia ni anak mak juga tapi daripada suami kedua mak, suami barulah. Jadi mak saya kahwin dengan ayah saya baru dapat saya. Jadi adik-beradik saya itulah adik-beradik tiri. Saya jawab itu bukan adik-beradik tiri, itu adik-beradik seibu sama mak ayah lain. Jadi Ustaz-Ustazah, kalau jawapan tu terus direct bagi jawab, orang tanya, Ustaz adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Mana dapat, adik-beradik tiri tak dapat. Adik-beradik tiri tak dapat. Jadi dia balik-balik, dia kata adik-beradik tiri tak dapat dah. Sebab Ustaz dah jawab macam tu. Sebab tu kemahiran kita menerima soalan, kita kena tanya balik. Supaya kita jelas situasi dia. Itu baru cerita adik-beradik tiri. Kadang-kadang lagi dahsyat, soalan dia, adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Kan? Ada orang jawab tak dapat. Kan satu lagi kaedah dia, kita kena jawab siapa yang mati sebenarnya. Nak cerita adik-beradik tiri dapat ke tidak ni siapa yang mati? Dia kata mak saya mati. Dia kata mak saya mati. Ini dia punya isu dia. Dia kata mak saya mati. Okey, saya tanya dia balik. Adik-beradik tiri itu anak siapa? Anak mak saya daripada suami dia dulu. Habis sekarang ni siapa mati? Nampak tak dua salah situ? Pertama, adik-beradik itu bukan adik-beradik tiri. Itu adik-beradik seibu. Lepas tu pula yang mati tu mak dia. Habis yang adik-beradik itu siapa dia dengan mak tu? Anak mak. Jadi inilah antara isu dia. Salah guna kalimah tu. Salah faham dari sudut penggunaan kalimah tiri tu. Okey. Jadi kita nak bincang detail di sini. Pokok perbincangan kita dalam ayat 12 ini ialah adik-beradik seibu. Bila mana seseorang mati, dia tak ada anak. Dia tak ada ayah. Okey, kalaulah kata dia ada mak ataupun si mati ni isteri, dia ada suami, tak ada isu ataupun dia ada isteri, kalau yang mati tu suami. Tak ada masalah. Yang penting dia tak ada ayah, dia tak ada mak, dia tak ada anak. Itu dia punya syarat utama dia. Kena ingat dia tak ada suami, dia tak ada ayah, dia tak ada mak. Allahu Akbar. Tersasul dah. Dia tak ada ayah, dia tak ada anak. Kalau dia ada ibu, tak ada isu. Kalau dia ada suami atau isteri pun tak ada masalah. Okey, kalau dia tak ada semua tu, beres tu. Okey. So sekarang dia ada adik-beradik seibu. Tu point dia. Iaitu anak mak dia daripada ayah dulu. Jadi kalau ikut carta dia, kita tukar, dia kena duduk belah ni. Carta dia duduk sini. Dia ada, katakanlah yang mati tu suami lah, ambil suami dulu. Isteri dulu. Isteri mati ada suami. Kemudian, dia ni ada adik-beradik seibu. Ni mak dia ni ibu dia sebelah ni. Daripada suami dulu. Allah Akbar. Daripada suami dulu. Ni adik-beradik dia sini. Dia nak tunjuk dia punya carta dia. Nampak sebelah mak dia. Anak mak dia daripada suami dulu. Dia ni anak mak dengan ayah dia sini. Tapi ayah dia dah mati dah. Yang ni pun suami dulu mati. Macam mana seorang isteri boleh ada dua suami Dia pun ada anak di sini, mak dia tu. Ni adik-beradik dia. Jadi Allah sebut di sini, dia kata walahu akhun. Dia ada seorang adik-beradik. Lelaki. Adik-beradik seibu. SI seibu. Lelaki. Petak tu lelaki lah. So berapa Allah bagi? Allah bagi apa? Falikulli wahidin minhumas sudus. Dia orang dapat 1/6.
daripada harta si mati. Okay. Kalau si mati ada 3,000, okay, so dia dapat 500 sini. 500. Adik-beradik seibu 500. Okay. Oleh kerana tak ada anak, so suami dia dapat 1,500. 1/2 kan? Suami 1/2, 1,500. Okey, dan adik-beradik ni dapat 500. Okey, dan dia tak ada adik-beradik lain contohnya. Memang adik-beradik ni seorang je. Sebab dia dengan mak ayah dia ni pun tunggal. Kan? Dia ada adik-beradik dengan mak dia dulu seibu ni seorang je lelaki. So mak bila ada seorang adik-beradik, mak 1/3 kan? Ingat balik lah. Hak mak ni memang kena cukup mahal lah. Okey, sebab bila kita masuk adik-beradik ni, dia seolah cabaran kita menguasai waris tu makin besar lah cabaran dia. Jadi mak tu 1/3. Sebab apa 1/3? Sebab adik-beradik seorang je. Kan? Kalau adik-beradik ada 2 dan lebih, baru mak 1/6. Okey, jadi mak dapat 1,000 di sini. Nampak tak? Jadi ngam kan? Lengkap terus dah. Tak payah pergi ke orang lain dah. Sebab harta dah habis di sini. Okey, nanti saya akan tunjuk dia punya pengiraan dia. Cuma nak bagi kefahaman dulu kefahaman dia, Ustaz-Ustazah, nak faham adik-beradik ni Allah sebut walahu akhun. Dia ada seorang adik-beradik lelaki seibu 1/6. Au ukhtun. Tu faham dulu. Au ukhtum ataupun adik-beradik seibu tu perempuan. Perempuan. Bulat perempuan. Berapa dapat? Pun 1/6. Sama. Okey, di sini. Okey, saya ulang balik si mati, tak ada ayah, tak ada anak. Kalau dia ada mak, dia ada suami pun tak ada masalah. Kemudian dia ada adik-beradik seibu. Sama mak lain ayah dengan dia. Dan adik-beradik seibu tu seorang. Okey, seorang saja. Tak kira lelaki atau perempuan. Kalau contohnya adik-beradik seibu tu lelaki seorang, adik-beradik tu akan dapat 1/6 daripada semua harta dia. Okey. Dan kalau adik-beradik seibu tu perempuan seorang, adik-beradik seibu perempuan tu pun juga akan dapat 1/6 daripada seluruh harta dia. Jadi di sini kita nampak kesimpulannya, adik-beradik seibu, lelaki dan perempuan tak ada beza. Adik-beradik seibu, okey, adik-beradik seibu, SI okey, lelaki dan perempuan sama je taraf dia. Sama taraf. So dia tidak akan berlaku di sini beza lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang pada lelaki, takkan berlaku pada adik-beradik lelaki seibu. Okey. Okey, kita tengok itu yang pertama, 1/6. Kalau seorang-seorang 1/6. So untuk seibu ni kita tak payah tengok jantina. Itu dia punya perbezaan dia untuk seibu. Jangan tengok jantina. Tak kisahlah seibu, asal dia seibu, lelaki ke perempuan, tengok jumlah je. Oh, kalau seorang 1/6. Kalau ramai, okey, Allah sambung lagi ayat dia. Tengok fa in kanu aktsara min dhalik. Fa in kanu aktsara min dhalik. Maka sekiranya mereka ni, adik-beradik seibu ni lebih banyak, lebih ramai daripada yang tadi, maknanya lebih ramai daripada seorang lah. So maknanya lebih daripada seorang bermula dengan 2. Jika 2, kalau tengok terjemahan dia, kalau pula mereka saudara seibu tu lebih dari seorang, makanya 2 dan ke atas. Okey, maka mereka bersekutu. Bersekutu ni berkongsi. Syuraka fi thuluth, berkongsi pada 1/3 dengan mendapat sama banyak antara lelaki dan perempuan. So masuk di sini, okey, kalau adik-beradik seibu ni ramai tu kita fahamlah dalam faraid kita dah ulang banyak kali, ramai ni maknanya 2 dan ke atas. So kalau adik-beradik seibu ni ada ramai, okey, ramai, katakanlah lelaki 2 orang. Ramai dah ni. 2 lelaki berapa dapat? 1/6. Okey, 1/3 kongsi. Sama banyak. Jadi 1/3 tadi berapa? 1,000 Okey, 1/3 1,000 untuk adik-beradik seibu sebab dia 2 orang. So kongsilah lelaki sama banyak lah di situ, 500 orang. Tetapi jangan lupa dalam kes ini, dalam carta ni, mak berubah. Mak di atas tu berubah sebab dah ada 2 adik-beradik. Jadi jangan tinggal mak tu. Nanti bahagi tak cukup pula. Jadi awal katanya. Tak berlaku awal lah, mak jadi 1/6.
So mak dapat 500 di sini. Jadi ngam-ngam jugalah. Seibu dapat 1000 bagi 2 lah lelaki perempuan. Itu kalau lelaki. Okey, kalau sekiranya ada perempuan di sini. Sama. 1/3 bahagi sama rata. Artinya kata berkongsi tu. Fahum syuraka'u fis thuluth. So lelaki perempuan sama 500. Kalau 2, kalau ramai kongsi sama banyak. Ataupun perempuan belaka pun sama 1/3 1000 bahagi sama banyak. Tu untuk seibu. Jadi maksud di sini adik-beradik seibu tidak ada beza antara lelaki dan perempuan, dan bahagian untuk mereka tu berkongsi. Kalau ramai sama banyak. Okey, yang untuk seibu ni kita nak kena ingat jumlah aja. Kalau seorang 1/6, baik lelaki baik perempuan. Kalau ramai 2 dan ke atas 1/3. Baik lelaki baik perempuan. Dia tidak ada beza. Sebab tu kesimpulannya seibu lelaki dan perempuan sama taraf. Dan syarat seibu tiada ayah, tiada anak. Itu syarat dia. Dan anak ni baik lelaki baik perempuan. Maksudnya ustaz-ustazah, adik-beradik seibu, ini dia punya teori formula dia, adik-beradik seibu akan terhalang mahjub dengan ayah dan mahjub dengan semua anak. Kalau si mati ada anak lelaki, seibu terhalang. Hatta kalau si mati ada anak perempuan pun, adik-beradik seibu terhalang juga. Dan kalau si mati ada ayah, terhalang. Dan kalau ke atas, adik-beradik si mati ada datuk pun, seibu terhalang. Itu dia punya kaedah dia. Jadi ni ayat 12 ayat 12 untuk adik-beradik seibu. Yang dua lagi biar dulu. Seibu sebapa dengan sebapa tu biar dulu. Jangan campur lagi. Nanti insya-Allah kita akan masuk lepas Jumaat insya-Allah. Kita fahamkan yang seibu dulu. Okey, ada soalan pasal seibu? Kalau ada tak clear pasal hukum seibu ni, saya ulang balik. Silakan. Clear soalan clear. Yang lain macam mana? Okey, okey. Betul penting seibu. Okey, pokok utama yang saya sebut tadi tu ialah jangan anggap seibu ni tiri. Seibu adalah waris. Cumanya saya nak sambung sikit dia punya penjelasan dia. Okey, kalau kita tengok adik-beradik seibu di mana duduknya. Kita tengok dulu sejarah dia. Si mati. Okey, ni mak dia. So sini adik-beradik dia daripada suami dululah. Sini adik-beradik seibu ni seibu. SI. Okey, hubungan dengan si mati sini, seibu. Okey. Jadi kalau kita tengok dengan syarat tak ada ayah dan tak ada anak ni, kita tengok seibu ni kalau kita tengok hubungan dia ni, seibu ni, hubungan dia dengan si mati ni, dia melalui siapa sebenarnya? Seibu, adik-beradik seibu, hubungan dia dengan si mati, status hubungan dia dengan si mati melalui siapa? Melalui mak ni kan? Melalui ibu. Ibu ni perempuan. Ibu ni perempuan. So kalau kita okey faham rahimnya sama. Dia melalui perempuan. Okey, kalau kita cek balik apa yang kita dah bincang sebelum ni, orang yang datang melalui perempuan ni sebenarnya dia tak termasuk waris. Betul tak? Ni. Seibu sebab apa biar dulu. Seibu sebab apa tak masuk lagi. Itu ayat 176. Okey. Jangan duk masuk lagi seibu sebab apa. Seibu sebab apa dengan sebab apa tu lain. Itu cerita lain. Sekarang ni kita fokus seibu dulu. Okey, seibu dia datang daripada mak. Maksudnya hubungan dia. Okey, maksudnya ustaz katalah suami mati tinggal isteri, ada anak tiri lah. Suami itu anak tiri, itu bukan adik-beradik. Suami mati tinggal isteri anak, ini bukan harta suami tu. Kita bukan bincang harta suami turunkan anak tiri ni. Yang ni kita bincang harta si mati pergi ke adik-beradik dia. Boleh faham tak? Dia lain. Suami mati tinggal isteri tu ada anak, itu bukan adik-beradik tiri, itu anak tiri. Kita kena tengok hubungan dengan si mati. Orang yang nak terima tu hubungan dia dengan si mati siapa? Kalau katalah suami
dia ada isteri itu janda ada anak, so suami mati, itu cerita anak isteri itu anak tiri dia, bukan cerita adik-beradik. Yang kita duk bincang sekarang ni, suami mati, dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia tu ialah adik-beradik sama mak dengan dengan dia. Itu point dia. Bukan pangkat bawah ni. Ini saya takut ada orang keliru dia pula. Okey, sebagai contoh saya sebut balik. Contohnya saya ni contohnya saya mati, saya ada anak. Okey, kalau saya ada anak, tak payah bincang adik-beradik saya. Saya mati, saya ada anak lelaki anak saya ataupun perempuan, saya ada adik-beradik seibu. Maknanya anak mak saya dengan suami dia dulu. So adik-beradik saya tu tak dapat sebab saya ada anak. Okey, itu dia punya kedudukan dia. Yang kata cerita tiri tu, saya kahwin dengan seorang perempuan, dia dah ada anak. Itu anak tiri saya mati, anak tiri memang tak dapat. Itu bukan cerita adik-beradik, itu cerita anak tiri. Beza tu. Sebab tu kita sebut awal-awal, kita cerita sekarang ialah si mati, tak ada anak, tak ada ayah. Okay, saya mati, saya ada abang, saya ada adik. Anak saya tak ada anak, saya tak ada ayah. Baru kita cerita adik-beradik. Itu makna kalalah. Sebab tu kita masuk step adik-beradik ni, step selepas kita settle bahagian ayah mak, bahagian suami isteri, bahagian anak-anak. Dah clear dah yang tu. Baru datang adik-beradik. Okey? Okey, so sekarang, okey, persoalan ni kata banyak persoalannya. Okey. Adik-beradik seibu dia istimewa. Saya nak cerita ni. Okey. Ustaz Hafizu tanya, adik-beradik seibu terhalang dengan orang yang saya tunjuk ni. Syarat dia, tidak ada ayah, tidak ada anak. So maksudnya, kalau ada ayah, ada anak, seibu tak dapat. Itu saja penghalang dia. Syarat utama untuk seibu ni, ayah tak ada, anak tak ada. Sama ada anak tu lelaki atau perempuan, ayah pun, ayah tak ada, lelaki perempuan kan. Okey, maksud di sini, bila sebut terhalang dengan ayah, termasuk datuk sebagainya pun akan menghalang seibu. Anak lelaki dan perempuan akan menghalang seibu, bahkan termasuk cucu sampai ke bawah yang waris pun menghalang seibu. Itu masuk seibu. Dia kena faham kedudukan seibu sebelum kita pergi kepada seibu sebapa. Okey, dan seibu ni dia agak istimewa. Saya nak terang tadi, okey. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Ismail, saya nak terang tadi dasar dia. Okey, dasar dia, Ustaz Zahid, kita tunjuk tadi seibu, hubungan dia dengan si mati ni, status dia dengan si mati, dia berhubung melalui siapa? Melalui ibu lah. Nama pun adik-beradik seibu. Inilah penghubung dia. Penghubung dia dengan si mati ni melalui mak dia. Betul kan? Okey. Sepatutnya dasar dalam faraid, kalau seseorang tu berhubung dengan si mati melalui perempuan, dia tak jadi waris sebenarnya. Dia tak jadi waris. Sebagai contoh saya dah tunjuk sebelum ni, kita tunjukkan, si mati, dia ada anak perempuan. Mati dulu. Kemudian dia ada cucu. Berhak tak cucu ni? Cucu ni tak berhak. Sebab apa? Sebab cucu ni datang daripada anak perempuan. So dia hubungan dia dengan si mati tu melalui perempuan ni. Ni perempuan. So dia bukan waris. Zawu arham. Zawu arham. Itu cucu. Okey. Sila. Ustazah Rahimah. Soalan ke? Tanya apa? Tanya apa? Cepat. Saya nak habiskan ni dulu ni. Mic buka tu. Soalan tak ada. Okey, tutup dulu. Bagi saya habis dulu Okey. Bagi saya habis dulu saja. Okey, habis kejap. Nanti kita cerita, kita bincang. Okey. Sekejap Bagi saya habis dulu penjelasan ni. Okey. So ini satu, saya nak gambarkan dia punya situasi ni, situasi sebenar. Istimewanya seibu ni. Ataupun contohnya, si mati ni, yang kita tunjuk sebelum ni si mati, dia ada adik-beradik, perempuan, adik-beradik dia. So anak saudara dia berhak tak? Tak berhak. Sebab anak saudara ni, anak saudara lelaki, tapi datang melalui adik-beradik perempuan. So ni perempuan. So bukan waris. Tu dia punya dasar asal yang kita nak bincang. Pada individu yang datang, yang hubungan dia dengan si mati melalui perempuan tengah-tengah dia terkeluar. Tetapi, kenapa seibu ni
adik-beradik seibu ni dia tak jadi macam tu. Sepatutnya kalau kita tengok sini, dia hubungan dengan mak perempuan dengan si mati ni, sepatutnya dia terkeluar daripada waris. Sepatutnya dia termasuk dalam zawu arham. Sepatutnya. Kalau ikut dasar tu, dia sama macam cucu dari anak perempuan, dia sama macam anak saudara daripada adik-beradik perempuan, dia sama macam sepupu daripada mak saudara. Dia sama. Tetapi dia tak berlaku pada seibu tau. Sebab apa tak berlaku, Ustazah? Sebab dalam Quran, ni dia punya hujah dia. Dalam Quran ada 2 ayat berkaitan dengan adik-beradik. Kita akan baca ayat 176 nanti. So ulama simpulkan bila tengok dia punya bahagian adik-beradik tu sangat-sangat berbeza. Ayat 12 dengan ayat 176. So disebut ayat 12 ini adalah hukum adik-beradik seibu. Jadi jawapan dia, kalau orang bertanya pada kita, pasal apa seibu tak jadi bukan waris? Kan dia zawu arham sebab dia datang melalui perempuan. Okey, sekarang jawapan dia apa dia? Oleh kerana Allah dah turunkan satu ayat khusus untuk seibu, so kita tak boleh tolak. Bila mana ada ayat Quran, takkan kita nak tolak. Kita tak payah takwil lah, walaupun dasar dia datang gini-gini ke, ceritalah pasal apa pun, tu ada ayat Quran dan jelas disebut, maka itulah jawapan dia. So kenapa adik-beradik seibu dapat? Sebab Allah turunkan satu dalil khusus untuk dia, yang tu yang jawab soalan Ustazah Zaimah sebut tadi, dia waris yang agak istimewa. Dia sangat istimewa. Sebab dalam ramai-ramai waris yang kerabat yang jadi zawu arham, dia tak jadi zawu arham. Sebab ada ayat khas untuk dia. Nanti kita akan tengok, kalau kita compare dengan adik-beradik lain, kita akan tengok ada istimewa untuk seibu ini. InsyaAllah petang nanti. Jadi itu dia punya gambaran dia. Okey, so cerita seibu, dia berhak. Kadang macam tadilah. Sebab tu dia beza. Sebab dia ni, dia datang daripada perempuan, sebab tu dia beza dengan waris lain. Dia tak ada asabah tau. Untuk seibu ni tak ada asabah. Dia setakat 1/6, 1/3 saja. Sebab dia bukan datang daripada lelaki. Asabah ni dia mesti dasar, dia mari ikut lelaki. Yang seibu ni, dia bukan datang ikut lelaki, dia datang ikut ibu. Jadi dia tak ada asabah dalam istilah dia. Dia tak berlaku. Adik-beradik seibu lelaki dapat asabah. Takkan berlaku. Tetapi adik-beradik lain nanti kita akan jumpa. Beza dia. Okey. Okey, Ustaz Ismail kata senang faham bab ni sebab pak mertua anak kahwin 2. Mak mertua pula sebelum ni dah ada anak dengan suami lama. Betul lah. Jadi tu jauh pak mertua tu mak mertua. Jadi maksudnya zaujah isteri Ustaz Ismail tu dengan adik-beradik yang anak mak yang dulu tu seibu lah. Macam tu kan. Okey. Tapi tak terlibat lah dengan Ustaz Ismail sebab dia bukan adik-beradik. Dia adalah ipar. Okey. Baik contoh Ustaz, saya Afif, saya ada adik-beradik seibu sebab sebelum mak saya berkahwin dengan ayah saya, dia sudah ada anak. Betul. Okey. Jadi situasi di sini, apa Afif ni, Ustaz Afif ke apa nama kot? Saya Afif. Okey, jadi dia kata mak dia sebelum kahwin dengan ayah dia, dah ada anak dengan suami dulu. Jadi maksudnya, Afif ni dengan adik-beradik yang anak mak daripada suami dulu tu adik-beradik seibu lah. Jadi kalau meninggalnya Afif, dia tak ada ayah, dia tak ada anak, adik-beradik seibu tu waris dia. Berhak dapat. Sebab yang akan menghalang adik-beradik seibu ni hanya ayah dan juga anak. Tapi kalau kita ada anak, walaupun anak kita tu perempuan, adik-beradik seibu memang langsung tak berhak. Itu kedudukan seibu. Jadi boleh clear kot. Kes seibu. Okay, jadi kalau kita tunjuk contoh sebelum kita berakhir, kita nak Jumaat pula nanti. Okay, kita akan sambung balik lepas Jumaat insya-Allah. Okay, kalau kita tunjuk contoh kata si mati ni dia ada ibu. Contohnya si mati ada ibu, ada suami dan ada seorang adik-beradik seibu. Macam contoh tadi lah. So ibu dapat 1/3 sebab seorang adik-beradik, suami 1/2, adik-beradik seibu seorang 1/6. Jadi di sini asal masalah 6, 3 darab 2, 2 darab 3, 6 darab 1. So selesai di situ. Dia ngam-ngam di sini. Dia tak berlaku aul, dia tak berlaku asabah. Okey. Ustazah nanya bukan Afia lah. Okey, tak apalah. Sebab tu nama pelik tu. Okey, Ustazah Fuziah rupanya. Okey. Jadinya 6 di sini. Dia ngam-ngam dia tak ada beza. 2, 3 saja tak ada. Dia tak ada lebih. Dia tak ada aul. Okey, cukup-cukup di sini. Tetapi kalau contohnya ada 2 pula adik-beradik seibu. Seibu ni tak kisah lelaki perempuan. Tak payah tanyalah.
adik-beradik seibu ni lelaki ke perempuan? Tak payah tanya soalan tu. Memang seibu dia akan dapat sama je lelaki perempuan. Okay, bila ada 2 seibu, dia dapat 1/3. Okay, 1/3. Tapi kena ingat, mak pula berubah jadi 1/6. Dia duduk main gitu lah. Jadi akhirnya, beza pula di sini. Kan, mak dapat 1, dia pula dapat 2. Ngam juga 6. Kalau kata ramai seibu, memerlukan darat lah. Tak saya lah kan, ada 5 seibu. So 2 dengan 5, kena darat lah ke sini. Dapat 30. Macam tu lah. Seperti mana kita tunjuk tadi. Tapi syarat dia, kan, sama sekali syarat dia kita kena faham, jangan ada 2 ni. Si mati katakanlah ada isteri. Okay. Ada ibu, ada cicit perempuan. Ada seorang adik-beradik seibu. Ya, ni nak cerita bagi faham. Si mati ada isteri, ada ibu, ada cicit perempuan. Cicit perempuan ni waris lah, cicit perempuan dari cucu lelaki daripada anak lelaki. Isteri 1/8, ibu 1/6. Ibu memang sah-sah 1/6 sebab ada cicit. Cicit tu waris tu. Cicit perempuan 1/2. Siapa berlaku adik-beradik seibu? Mahjub. Terhalang. Sebab dia terhalang dengan anak ataupun ayah. Jadi masalah daripada 24, isteri dapat 3, ibu dapat 4, cicit perempuan dapat 12. So jumlah dia 16, 19. So ada baki 5. Baki 5 ni, walaupun adik-beradik seibu tu lelaki, dia takkan dapat baki tu. Tidak ada asabah untuk dia. Sebab dia adalah terhalang dengan anak kepada si mati. Dan cicit ni anak tau. Jangan confuse pula di situ. Kita dah kupas panjang perkataan waladun, bukan anak kandung je. Anak kandung, cucu, cicit, cuik, ciuk yang mewarisi semua termasuk dalam kelompok anak dan diorang akan menghalang adik-beradik seibu daripada dapat. Jadi baki 5 ni waris lain. Last Baitul Mal lah kalau tak ada waris lain. Okey, itu kedudukannya. Baik. Okey, boleh clear kot? Ustaz. Sila. Ya. Yang adik-beradik seibu ni kan, Ya. dia akan dapat bila ayah si mati tak ada, anak si mati tak ada dan adik-beradik si mati seibu sebapa pun tak ada. Tu belum tentu. Yang tu biar dulu. Maksudnya Yang pasal adik-beradik lain tu abai dulu. Sebab dia tak berkenaan dengan seibu. Faham Ustaz Naik? Dan lain-lain lah. Okey, sekarang ni, okey. Adik-beradik tak ada kena-mengena. Adik-beradik yang lain, dia orang tak ada kena-mengena dengan adik-beradik seibu. Sebab tu saya tak sebut tadi. Syarat dia, kalau rujuk pada ayat Quran ni, Allah sebut, dia sebut apa? Yurasu kalalatan awi mura'atun walahu akhun au ukhtun. Maksudnya di sini ialah si mati tidak ada ayah dan tidak ada anak. So tak ada kena-mengena dengan waris lain. Sama ada dia ada suami, isteri, ayah, mak, ataupun dia ada adik-beradik seibu sebapa pun tak ada sangkut dengan seibu. Itu yang kita akan jumpa special tu, insyaAllah petang ni kita akan jumpa yang lagi special. So siapa yang tak masuk petang ni memang rugi lah. Sebab kita akan bincang adik-beradik seibu sebapa dan juga perbandingan dengan adik-beradik seibu. Mana yang lebih utama. Kita akan tunjuk petang ni insyaAllah. Jadi jawapan Ustazah Munirah, soalan Ustazah Munirah tadi, jangan tengok pada adik-beradik. Untuk seibu, tengok kepada ayah dan juga anak sahaja. Itu sahaja penghalang kepada mereka. Yang lain tak boleh halang dah dia. Itu dia punya istimewa dia insyaAllah. Boleh Okey. Kita boleh kok, kita berhenti dulu setakat ni. Bagi ruang untuk solat Jumaat. InsyaAllah kita akan masuk balik. Kita akan ada sikit lagi pasal seibu ni. Kemudian kita akan terus kepada ayat 176. Bila kita dah rangkum semua nanti, barulah kita dapat gambaran. Rupanya apa beza seibu sebapa dan sebapa. Dan dia ada lagi beberapa contoh yang lain kita akan tunjuk. Okey? InsyaAllah. Boleh masuk kembali. Kita masuk jam 2.30 tadi insyaAllah, lebih kurang lah. Balik Jumaat, makan-makan tengah hari. Kita akan masuk jam 2.30 dan kita akan berhenti sampai Ustaz-Ustazah letih lah insyaAllah. Saya letih dah, Ustaz-Ustazah letih insyaAllah. InsyaAllah kita sempat habis kot. Okey, wallahu a'lam. Kita break dulu, 2.30 kita masuk balik.
Rasanya saya tak tutup lah link ni. Okey. Saya akan terus dengan link yang ni lah kot. Saya tak tutup. Kita stay pakai link yang sama. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Salam. Terima kasih Ustaz. Soalan Ustazah Fuziah nanti saya jawab nanti. Bila ayah saya mati maka adik-beradik seibu tak boleh. Bila ayah mati, itu cerita ayah tu, bukan cerita adik-beradik. Ayah mati, adik-beradik seibu kepada Ustazah tu anak tiri ayah. Dia bukan adik-beradik ayah. Sekarang ni kita cerita adik-beradik. Jangan tengok pada anak. Ayah mati, ayah Ustazah sambung balik buat takut, bukan apa, takut terlepas. Kalau ayah Ustazah Fuziah mati, adik-beradik Ustazah yang kata seibu tu anak tiri ayah. Bukan anak kandung ayah. So dia tak dapat harta ayah. Sekarang ni poin dia, Ustazah mati. Kenapa macam tu? Okay, Ustazah mati, adik-beradik seibu tu dapat tak? Kena tengok. Masa Ustazah mati tu siapa ada? Ayah ada lagi, confirm dia tak dapat. Ataupun ayah dah mati, Ustazah ada anak, confirm adik-beradik seibu tak dapat. Situ poin beza dia. Memang dia akan jadi macam tu lah. Bila kita nak masuk adik-beradik ni, dia akan confuse sikit di situ. Wallahu a'lam. Kita sambung balik insya-Allah nanti. Okay, Assalamualaikum.